Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, yang dinamakan kaya itu bukanlah kerana banyak harta benda, tetapi sebenar-benar kaya ialah kaya jiwa, yakni hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para penonton yang dirahmati oleh Allah, apa khabar semua pada pagi ini? Saya mengharapkan semua penonton pada hari ini berada dalam keadaan sihat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan Muqaddimah untuk membincangkan satu isu penting di bawah tajuk kekayaan jiwa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, apabila kita menyebut tentang perkataan kaya, yang terlintas daripada kita dalam fikiran kita ialah kekayaan harta benda. Kataan kekayaan itu dengan kemewahan yang melimpah ruah, harta dan wang ringgit yang tidak terkira. Oleh sebab itulah manusia sudah biasa memandang kekayaan ini hanya dari sudut material semata-mata, tanpa memberi sedikit perhatian terhadap kekayaan hati budi dan kekayaan jiwa. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita melihat seorang yang kaya ataupun yang dipanggil sebagai hartawan dan jutawan, maka pastilah kita terfikir bahawa mereka ini pastilah hidup dalam keadaan gembira dan bahagia kerana mempunyai kesenangan dalam kehidupan mereka. Pernahkah kita terfikir bahawa orang yang kaya itu tidak semestinya bahagia? Ada kalanya mereka berada dalam kegelisahan, dalam keadaan kesusahan, susah hati dan tidak tenang fikiran kerana memikirkan, kerana dilanda kebimbangan jika harta yang mereka miliki itu akan berkurangan. Mereka juga terganggu fikiran kerana memikirkan tentang musuh-musuh dan juga segala cabaran di dalam perniagaan dan sebagainya. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, harta itu bukanlah penentu kepada ketenangan jiwa. Walau bagaimanapun, dalam kehidupan kita ini sudah menjadi lumrah manusia sentiasa memandang kepada kebendaan, sentiasa menilai kemuliaan seseorang itu hanya berdasarkan kepada banyaknya harta benda dan kekayaan yang dimiliki. Ini juga yang disebut di dalam sejarah, apabila masyarakat jahiliah pada satu ketika dahulu yang cukup terkenal memandang kebendaan dan juga harta benda, keturunan, pangkat dan sebagainya. Mereka pada awalnya menolak kenabian Rasulullah SAW kerana baginda bukan dari kalangan orang yang kaya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran berkaitan dengan masyarakat jahiliah ini dalam firman-Nya yang bermaksud, dan mereka pun berkata, kenapakah Al-Quran itu tidak diturunkan kepada salah seorang daripada pembesar dari dua negeri ini, iaitu Mekah dan Taif. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita dapat melihat bagaimana golongan orang jahiliah ini mempersoalkan pemilihan Allah terhadap utusannya Nabi Muhammad SAW. Ini kerana dalam hati mereka amat sukar untuk menerima hakikat bahawa Nabi itu dipilih dari golongan orang yang bukan hartawan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, mereka pada zahirnya memang tidak pernah memandang kemuliaan akhlak dan budi pekerti yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sedangkan Allah telah menyebut di dalam Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya engkau memiliki budi pekerti yang terpuji dan agung. Itu menunjukkan bahawa Rasulullah SAW itu adalah orang yang sebenarnya kaya, yang memiliki kekayaan jiwa seperti yang dimaksudkan di dalam Islam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh sebab itu kita perlulah mengubah persepsi kita terhadap
kekayaan, makna kekayaan yang sebenar di dalam Islam, dan apakah yang dimaksudkan dengan kekayaan jiwa. Yang dinamakan kaya itu bukanlah dengan sebab banyak harta benda, tetapi sebenar-benar kaya itu ialah kaya jiwa, yakni hati. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita berbangga jika kita mempunyai kekayaan harta benda. Sebaliknya, kita perlu berusaha untuk mempunyai hati dan jiwa yang kaya. Dan di antara cara untuk mendapat kekayaan jiwa ini ialah dengan menghilangkan sifat mazmumah di dalam hati kita, di antaranya sifat dendam, sombong, dengki, angkuh, pemarah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita akan membicarakan dengan lebih lanjut tentang kekayaan jiwa ini selepas ini. Jangan ke mana-mana. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, terima kasih kerana masih bersama saya dalam rancangan Muqaddimah dengan tajuk Kekayaan Jiwa. Pada hari ini, kita akan membincangkan tentang keistimewaan kekayaan jiwa ini untuk diamalkan dalam kehidupan kita. Kerana kekayaan jiwa ini merupakan kekayaan yang hakiki, kekayaan yang sebenar di dalam Islam. Dan jiwa yang kaya itu, tuan-tuan dan puan-puan, ialah jiwa yang sentiasa dipenuhi dengan sifat-sifat mulia seperti bertakwa, bersyukur, pemaaf dan juga bersabar. Juga sifat-sifat yang lain daripada sifat-sifat mulia tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memiliki kekayaan jiwa itu ialah seperti kita bersyukur apabila kita diberi nikmat kekayaan, dan kita juga dinamakan kaya jiwa jika kita mampu bersabar apabila dilanda kemiskinan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimanakah caranya untuk kita mendapatkan kekayaan jiwa? Untuk menjawab persoalan ini, marilah kita sama-sama menghayati hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, pandanglah orang yang lebih bawah daripada kamu dan janganlah memandang orang yang lebih tinggi daripada kamu. Kerana yang demikian itu, kamu akan sentiasa mengingati nikmat yang telah aku berikan kepada kamu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, begitulah caranya untuk kita mewujudkan kekayaan jiwa. Janganlah kita berhati besar untuk melihat dan mengejar apa yang telah dicapai oleh orang-orang yang kaya, yang memiliki kekayaan harta benda, sedangkan kita tidak berupaya untuk mendapatkannya. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah dengan kita menanamkan sifat-sifat mulia dalam diri kita, seperti pemaaf dalam sesuatu, dalam hubungan kita dengan seseorang dalam kehidupan kita keseharian. Saya bawakan satu contoh bagaimana sifat pemaaf yang diamalkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahawa dalam peperangan Jamal, bila mana Saidina Ali dan juga Talhah berperang dari pihak yang bertentangan, maka dalam peperangan itu Talhah telah terkorban syahid dalam peperangan tersebut. Maka Saidina Ali apabila telah melihat bahawa Talhah telah terbunuh, maka beliau turun daripada kudanya, meninggalkan senjatanya dan terus mendapatkan Talhah serta menyapu debu pada janggutnya sambil berdoa kepadanya. Begitulah hebatnya sikap pemaaf yang telah dihayati dan diamalkan oleh Saidina Ali radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dan puan-puan, mampukah kita menjadi seorang yang pemaaf seperti ini? Kerana dalam kehidupan kita seharian, biasanya apabila berlaku sesuatu perkara, terutamanya pertelingkahan, maka kita amat sukar untuk memaafkan orang lain. Bolehkah kita menjadi seperti Abu Darda yang sanggup bangun di waktu tengah malam untuk bersembahyang malam, dan selain dari itu beliau juga mendoakan untuk dirinya dan juga tidak lupa mendoakan saudara-saudaranya supaya diampunkan dosa dan juga diberkati kehidupannya. Ini adalah satu contoh
bagaimana orang yang kaya jiwa mengamalkan sifat-sifat yang mulia, sedangkan kita sendiri untuk berdoa untuk diri kita dan keluarga kita sendiri memerlukan satu suntikan semangat untuk dilakukan dan diamalkan, sedangkan perkara itu amat digalakkan dalam Islam, adalah sukar untuk kita lakukan seperti yang dilakukan oleh Abu Darda. Walau bagaimanapun kita boleh melatih diri kita untuk berusaha bersungguh-sungguh menjadi seorang yang kaya jiwa dengan mengamalkan sifat-sifat yang telah saya sebutkan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bincangkan dengan lebih mendalam berkaitan dengan kekayaan jiwa selepas ini. Jangan ke mana-mana. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita bertemu lagi dalam rancangan mukadimah untuk membincangkan dengan lebih terperinci dalam mengenai tajuk kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa ini, tuan-tuan dan puan-puan, lebih mudah untuk kita dapati dan perolehi apabila keimanan dan ketakwaan itu sudah bertapak kukuh di dalam hati kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, salah satu daripada sifat yang menunjukkan seorang itu kaya jiwa ialah dengan keupayaan kita untuk mengakui kesilapan yang kita telah lakukan dan juga kemampuan kita untuk menangani keegoan yang ada dalam diri kita. Saya bawakan satu contoh untuk kita mengambil pengajaran berkaitan dengan sifat ini. Tuan-tuan dan puan-puan, diriwayatkan bahawa Abu Zar telah mencela Bilal dengan mengatakan sesuatu yang berkaitan dengan ibunya. Maka Bilal telah bertemu Rasulullah untuk mengadu tentang tingkah laku Abu Zar. Dan kemudiannya Abu Zar telah mengisafi perbuatannya dan dia kemudiannya berkata kepada Bilal sambil meletakkan pipinya di atas tanah dengan mengatakan, aku tidak akan mengangkat pipiku ini dari tanah sehingga engkau mahu memijakkan kakimu. Dalam satu riwayat disebutkan bahawa Abu Zar telah mencela Bilal dan dengan mengatakan sesuatu berkaitan dengan ibunya. Lalu Bilal telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudiannya Abu Zar mengakui kesilapannya dan mengisafi perbuatannya. Lalu beliau berkata kepada Bilal dengan meletakkan pipinya di atas tanah. Katanya, aku tidak akan mengangkat pipiku ini dari tanah sehingga engkau mahu memijakkan kakimu di atasnya. Maka Bilal memaafkan Abu Zar dan mereka berpelukan selepas itu. Ini menunjukkan bahawa sifat pemaaf itu amat penting. Begitu juga dengan sifat dan kemampuan kita untuk mengakui kesalahan yang telah dilakukan. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita perhatikan, sebenarnya setiap manusia ini mempunyai keegoannya yang tersendiri. Maka untuk mengakui bahawa kita telah melakukan kesilapan itu adalah sesuatu yang sangat berat dan sangat susah untuk dilakukan. Maka apa yang dilakukan oleh Abu Zar ini patut dijadikan contoh dalam kehidupan kita seharian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, satu persoalan yang timbul dalam membicarakan tentang kekayaan jiwa ialah siapakah yang berhak memiliki kekayaan jiwa? Adakah orang yang miskin atau adakah orang yang kaya? Jawapannya ialah sesiapa sahaja boleh memiliki kekayaan jiwa asalkan dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, dalam hal ini orang yang kaya itu boleh bersyukur apabila dirinya kaya, apabila jiwanya kaya, dengan memanfaatkan harta yang dimiliki kepada jalan Allah, dengan membantu orang lain yang lebih memerlukan. Begitu juga orang yang miskin, jika jiwanya kaya, maka dia akan merasa tenang dan tidak keluh kesah dengan nasib yang menimpanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu perkara yang amat penting dalam membicarakan tentang kekayaan jiwa ini ialah sifat qanaah. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat qanaah ini, tuan-tuan dan puan-puan? Sifat qanaah ini sebenarnya ialah sikap puas hati
terhadap sesuatu yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita walaupun sedikit. Dalam hal ini Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan bahawa orang yang kaya jiwa itu selalu qanaah dengan dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya dan sentiasa redha dan berserah kepada Allah dalam sesuatu yang dilakukan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Asy-Syafi'i juga menyentuh tentang qanaah ini dan kepentingannya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dengan mengatakan, jika kamu memiliki hati yang selalu qanaah, maka sesungguhnya hidup kamu seperti raja dunia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, apa yang dimaksudkan di sini ialah jika kita mempunyai hati yang sentiasa merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka tidak timbul lagi persoalan bahawa kita hidup di dalam keadaan tidak tenang, keluh kesah dan susah hati sepanjang masa, tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu, sentiasalah beramal dengan sifat qanaah di dalam hati itu supaya kita akan merasa hidup kita ini sentiasa tenang dan senang walaupun tidak dikelilingi dengan kekayaan harta dan wang ringgit. Contoh orang yang memiliki kekayaan jiwa dan harta ini ialah Abdul Rahman bin Auf. Diriwayatkan bahawa Aisyah radhiyallahu anha telah menyatakan bahawa beliau telah mendengar Rasulullah SAW menyebut bahawa Abdul Rahman bin Auf telah memasuki syurga dengan cara merangkak. Justru bila perkara ini sampai kepada pengetahuan Abdul Rahman bin Auf, maka kekayaanlah yang menyebabkan Abdul Rahman bin Auf memasuki syurga dengan keadaan merangkak. Lalu Abdul Rahman bin Auf berkata, saksikanlah 700 ekor unta ini dengan muatannya sekali ku sedekahkan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah tuan-tuan besarnya pengorbanan hati orang yang kaya jiwa ini. Tips mukadimah untuk hari ini. Yang pertama, kekayaan harta mesti diiringi dengan kekayaan jiwa. Yang kedua, sifat qanaah merupakan sifat yang penting yang berkait rapat dengan kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa merupakan kekayaan sebenar di dalam Islam. Ayuh kita beramal, didiklah diri kita dan keluarga kita supaya menjadi orang yang kaya jiwa, supaya kita dapat hidup dengan bahagia. Sekian, semoga kita berjumpa lagi dalam rancangan mukadimah akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.